Baiklah, untuk membincangkan mengenai pemandu mabuk yang memandu di bawah pengaruh alkohol bersama saya melalui Skype ialah pensyarah Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Kulantayan Kesimani. Doktor, selamat tengah hari. Mungkin saya nak terus kepada soalan iaitu boleh Doktor ulas tentang isu had batasan alkohol dalam negara dan juga peringkat global? Ya, hai, terima kasih. Selamat tengah hari kepada semua. Kalau kita lihat dari segi had batasan alkohol, kita ada 3 level, iaitu sama ada kita mengukur dari segi pernafasan ataupun darah ataupun air kencing. Kalau mengikut darah adalah 80 mg per 100 ml. Kalau mengikut pernafasan ataupun air kencing adalah sebanyak 35 mg kepada 100 ml. Tapi apabila kita compare dengan negara-negara luar, pada kebiasaannya mereka akan compare kandungan alkohol dalam darah. So di negara kita mengikut perundangan yang kita letakkan ialah setakat 80 mg per 100 ml. Okay. Tapi apa yang disarankan oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ialah setakat 50 mg kepada 100 ml. So kalau kita bandingkan dengan negara-negara global ataupun negara yang mempunyai rekod yang baik dalam bidang keselamatan jalan raya, contohnya negara Sweden dengan Norway, kadar mereka jauh lebih kurang, iaitu pada kadar setakat 20 mg kepada 100 ml sahaja. Dan kepada negara lain, contoh negara Jepun 30 mg, negara Kanada 40 mg, dan negara-negara lain contohnya Australia, Denmark pun setakat 50 mg. So saranan saya ialah supaya kalau kita dapat kaji semula dari segi kadar di negara kita dan kita bergerak daripada 80 mg yang sedia ada kepada 50 mg. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ada juga negara yang mempunyai 2 kadar dalam satu negara. Contohnya ialah bagi pemandu publik mereka letakkan 50 mg per 100 ml. Tetapi bagi pemandu-pemandu yang berisiko ataupun pemandu-pemandu komersial, mereka pula diketatkan lagi sehingga 20 mg per 100 ml. So itu satu lagi pendekatan yang kita boleh tengok. Pertama, kurangkan kadar. Kedua ialah jika ada keperluan untuk kita perkenalkan 2 jenis kadar. Satu kadar untuk pihak awam dan satu lagi kadar untuk pihak yang mempunyai risiko tinggi semasa membawa kenderaan. Doktor, apa maksudnya dari segi jumlah mg liter itu kepada kewarasan pemanduan itu? Okey, ini yang kita panggil adalah pemanduan di bawah pengaruh. Apabila kita konsum alkohol ataupun kita ambil dadah ataupun kita ambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk, akan berlaku sedikit isyarat kesan kepada pemanduan kita, di mana kita akan hilang beberapa keupayaan. Contohnya dari segi penglihatan, penglihatan kita akan tidaklah setajam seperti yang normal. Dan satu yang kedua adalah kadang-kadang kita tidak dapat mengagak jarak kenderaan kita, sama ada dekat atau jauh, ataupun kenderaan di depan kita ni bergerak ataupun statik. Yang kedua ialah contohnya ialah dari segi dia juga akan mengganggu dari segi penderian. Kita boleh dengar suaranya tapi kita tidak tahu daripada arah mana datang suara tersebut sehinggalah kita rapat kepada sumber suara tersebut. So inilah beberapa kesan yang disebabkan oleh alkohol. Dan juga satu lagi lah, dia akan menaikkan overconfidence kita. Dan apabila overconfidence, apa yang akan berlaku ialah kita mula mengamalkan aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Contohnya daripada asalnya kita bawa slow, sekarang kita lebih berani bawa dengan laju. Dan kelajuan tersebutlah yang menyebabkan bahaya di atas jalan raya. Doktor, dalam masa yang sama juga bagaimana kita nak tangani segera isu pemanduan mabuk ini dan mungkin strategi jangka pendek terlebih dahulu dan juga strategi jangka panjang itu? Ya, kalau dilihat dari segi jangka pendek, apa yang kita mampu buat serta-merta ialah kita memerlukan sokongan sepenuhnya daripada agensi penguat kuasa. So, jika agensi penguatkuasa dapat mengoptimumkan aktiviti penguatkuasaan menggunakan perundangan yang sedia ada, ini akan membawa kepada kebarangkalian seorang pemandu mabuk dapat dikesan, ditahan dan dikenakan tindakan tinggi, maka barulah akan ada perubahan dari segi sikap dan amalan pihak pemandu, bahawa jika mereka membawa kenderaan semasa mabuk dan peluang untuk mereka dikesan, ditahan dan dikenakan tindakan tinggi, baru mereka akan berubah. So ini yang kita perlukan, mengoptimumkan aktiviti penguatkuasaan sehingga kita dapat tingkatkan kebarangkalian kita dapat dikesan. Itu yang jangka pendek yang kita perlukan.
Dari segi jangka panjang ialah satu ialah dari segi perundangan di mana kita mengubah dari segi had kandungan alkohol dalam darah yang seperti yang saya terangkan tadi, kita kurangkan pada 0.05, dan juga perundangan lain ialah dari segi tindakan yang kita kenakan kepada mereka yang membawa mereka kepada pemandu mabuk. Tindakan ini adalah satu bentuk ialah dari segi wang, dari segi jumlah wang yang dikenakan, denda tersebut ditingkatkan, dan juga dari segi tindakan yang dikenakan secara mandatory jail. Dan yang ketiga ialah dari segi kesan kepada penggantungan lesen. Sebab kadang-kadang penggantungan lesen ini akan membawa impak yang lebih tinggi daripada jumlah wang yang kita kenakan sebagai tindakan. Doktor, sehingga perkara-perkara yang doktor terangkan itu berlaku, buat masa ini apa perkara yang boleh pemandu, pengguna jalan raya itu memastikan bahawa keselamatan mereka itu terjamin? Adakah dengan penggunaan defensive driving atau boleh doktor terangkan? Okey, boleh. Apa yang kita boleh buat, defensive driving adalah satu kaedah juga, bukan sahaja untuk menangani isu pemandu mabuk, tapi untuk memastikan sepanjang perjalanan kita selamat daripada insiden-insiden lain juga. Sebab insiden lain juga boleh disebabkan oleh mungkin ada orang bawa dengan laju, ada orang potong lampu merah ke apa. So defensive driving ialah di sebalik kita menjaga keselamatan kita, tapi kita lebih alert dengan persekitaran kita. Kita melihat juga persekitaran kita, jika kita rasa sesuatu yang tidak kena atau apa, dan sepatutnya kita dah kurangkan kelajuan kita, dan ini dapat mengelak dari segi kemalangan. Itu satu. Yang kedua ialah apa yang kita boleh buat serta-merta ialah bukan saja kita membebankan agensi penguatkuasa dengan aktiviti penguatkuasaan, tapi kita ada juga bentuk-bentuk penguatkuasaan yang lain. Contohnya penguatkuasaan kendiri, di mana kita sendiri self-enforcement, kita sendiri memastikan kita tidak melanggar mana-mana peraturan jalan raya. Itu satu ialah penguatkuasaan kendiri, dan juga ada juga peranan dari segi penguatkuasaan keluarga. Dan ini dikatakan ibu bapa yang boleh turut pantau dan juga tegur anak-anak mereka apabila mereka melanggar peraturan, dan juga termasuk dengan pemanduan mabuk. Dan juga kesan daripada penguatkuasaan dari segi komuniti dan majikan dan industri. Penguatkuasaan majikan dan industri di negara luar telah menunjukkan mempunyai impak yang tinggi. Saya ambil contoh penguatkuasaan majikan ialah ada setengah majikan yang mengenakan tindakan tata tertib yang tinggi kepada staf mereka jika mereka melanggar peraturan penggunaan telefon bimbit. So kadang-kadang pekerja lebih bimbang daripada tindakan pihak majikan berbanding dengan tindakan perundangan. So di sini majikan mempunyai satu peranan yang cukup kuat, yang cukup berimpak untuk mengubah amanan pemandu. Sama juga dengan penguatkuasaan industri. Jika mereka dapat menghadkan jualan jualan arak kepada pelanggan mereka yang akan membawa kenderaan dengan sendiri. So mungkin mereka akan menggalakkan, pastikan mereka ni mengambil e-hailing ke apa, ataupun meminta kawan mereka yang menghantar mereka balik pulang.